Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Dalam video pada kali ini, saya akan menerangkan satu exam, itu ujian psikometrik untuk accountant WA41. Tahniah saya ucapkan kepada korang yang terpilih untuk menduduki ujian psikometrik untuk accountant WA41. Okey, tanpa memiliki masa, jom saya terangkan mengenai psikometrik untuk accountant WA41. Okey, sebelum korang study tentang psikometrik ini, korang kena faham dulu apakah skop tugas seorang accountant WA41. Kena faham apakah job description untuk jawatan ini. Okay? So tadi sebelum saya buat video ini, saya dah buat satu screenshot untuk apakah skop tugas seorang accountant. Okay. Inilah skop tugas seorang accountant, iaitu mengendalikan pengurusan keseluruhan fungsi-fungsi perakaunan dan kewangan pejabat-pejabat kerajaan, meliputi melaksanakan analisis laporan kewangan serta fungsi pembendaharaan. Okay, ini dia punya satu statement yang dikeluarkan oleh pihak SPA. So, bila korang baca betul-betul deskripsi tugas ni, korang mesti terfikir, seorang accountant dia kena mahir, dia kena ada emosi, dia kena bijak memikir, boleh berfikir tentang dia punya nombor-nombor tu kan. So ini korang kena faham, kena tahu. Seorang accountant dia kena bijak dan juga kena boleh memikirkan sebarang isu-isu yang melibatkan nombor-nombor ni. Okay, itu kena tanam dulu dalam otak. Okay. Yang kedua, bila korang faham dia ni, jadi korang boleh tengok video ini yang akan saya explain apakah teras yang korang kena study untuk lulus dalam ujian psikometrik untuk accountant WA41. Okay, seterusnya, teras utama ujian. Okay, ini adalah teras utama ujian psikometrik yang ada dalam 100 lebih soalan psikometrik. Ada 5 teras semuanya, iaitu disiplin, kemahiran komunikasi, kebolehan kerjasama, emosi dan cara berfikir, dan juga ciri kepimpinan. So ini tentu korang tertanya-tanya kan, apakah kaitan 5 teras ini dengan skop tugas seorang accountant? Kini saya nak explain kat korang. Okay, dalam accountant, tadi sudah explain kan dia punya skop tugas dia. Dia kena banyak berfikir kan. So inilah teras yang akan diuji dalam psikometrik untuk accountant WA41, iaitu teras kepimpinan dan juga teras emosi dan cara berfikir. So what I mean is, kalau korang nampak soalan tentang kepimpinan, tentang emosi dan cara berfikir, pilih yang positif. Kalau nampak tentang disiplin, tentang komunikasi ataupun kerjasama, jawab yang negatif. Itu cara yang sebenar untuk lulus dalam ujian psikometrik untuk accountant. Itu je. Kena faham tu. Kalau korang tak faham, ini menyebabkan korang jawab tak apa-apa. Jawab main hentam saja. Dan menyebabkan korang tak layak dapat bergelar seorang accountant WA41. Okay, so clear kena fokus dekat kepimpinan dan juga kena fokus dekat emosi dan cara berfikir. Clear? Alright, seterusnya, tips menjawab. Okay, ini tips pertama ni korang kena beri perhatian sedikit lah. Okay, dalam pilihan jawapan dalam psikometrik ini, okay, dia ada A, B, C dan D tu kan. Jangan pilih yang di tengah-tengah tu. Okay, pilih jawapan yang ada perkataan sangat. Sama ada sangat pasti ke, sangat pernah ke, whatever. Pilih yang ada perkataan sangat tu. Okay, jangan pilih yang di tengah-tengah. Ini tip pertama. Tips yang kedua, hati-hati dengan soalan yang berulang. Okey. Kalau korang perasan, korang dah pernah pergi menjawab ujian psikometrik, tentu korang perasan
psikometrik ini dia akan ada banyak soalan yang berulang. Kan ada dua teras kan. Ada korang kena fokus dekat kepimpinan dan kena fokus dekat emosi. Kan? So dia akan banyak berulang tentang emosi dan juga akan banyak berulang tentang kepimpinan. Itu yang korang kena beri perhatian sikit lah. Okay, so ini dua tips yang saya nak share kepada korang, iaitu jangan jawab yang tidak pernah ataupun yang tak pasti atau sederhana, dan juga kena hati-hati dengan soalan yang berulang. Okey, seterusnya contoh soalan. Saya nak korang nampak lah kan macam mana bentuk soalan dia dalam psikometrik ni. Okey, soalan dia, pernahkah terlintas di fikiran anda bahawa ibu bapa anda membenci anda? Okey, ini soalan tentang emosi yang ada kaitan dengan accountant WA Pop 1 ni. Ini adalah soalan emosi. Okay, pernahkah terlintas di fikiran anda yang mak bapak anda ni membenci anda? Okay, so jawapan yang sepatutnya korang jawab untuk accountant untuk accountant kena jawab E. Jawab sangat tidak setuju. Okay, ini contoh soalan tentang emosi dalam accountant ni. Okay, seterusnya, adakah anda berangan hubungan romantik? Ini juga adalah soalan emosi. Okay, so kena jawab sangat setuju untuk emosi yang menyebabkan emosi, perasaan. So kena jawab sangat setuju. Seterusnya, pernahkah anda berasa sangsi tentang keupayaan hubungan romantik anda? Okay, kalau korang perasan soalan ini, soalan adakah anda berangan, dan juga soalan ini, okay, dia adalah lebih kurang sama. Okay, dia dalam kategori ataupun dalam teras emosi. So korang kena jawab yang sama, iaitu A, sangat setuju. Okay, kalau contohnya soalan tentang ini, berangan ni korang jawab sangat tak setuju, tiba-tiba di sini jawab A, sangat setuju. Ini yang menyebabkan berlakunya percanggahan dari segi jawapan tu, dan menyebabkan korang akan dapat email, maaf, anda tidak layak. Itu yang menyebabkan korang gagal dalam psikometrik ini. So buat latihan banyak kali supaya korang tidak terperangkap dengan repetition ni, dengan soalan-soalan yang berulang ni, yang menyebabkan korang gagal dalam exam ini. Hati-hati sebab benda ni memang dah banyak kali terjadi, yang banyak kali memerangkap ramai orang. Ini tentang korang kena betul-betul faham, betul-betul clear dengan dia punya skop soalan ni. Okay, so salah satu salah satu sebab yang menyebabkan korang boleh lulus dalam exam ini adalah dengan buat latihan berulang kali. Kalau korang tak buat latihan, korang akan terperangkap dengan soalan ni, soalan yang repetition ni. Bila tercanggah, itu yang menyebabkan gagal. Sebab tu korang kena buat latihan berulang kali. Dan kalau korang perlukan banyak contoh soalan tu buat latihan, saya amat cadangkan korang dapatkan rujukan ini. Dapatkan rujukan ujian psikometrik ni yang saya sendiri buat, yang saya sendiri keluarkan. Kita buat dalam e-book ini mengandungi nota lengkap tentang psikometrik, tentang 5 teras tadi, tentang macam mana nak jawab, soalan sangat, macam mana nak jawab soalan skala. Itu kita terangkan dalam nota ini. Lengkap Dan kita juga berikan 200 contoh soalan. Okay, ada 200 contoh soalan untuk korang buat latihan berulang kali sampailah korang faham. Okay, dan untuk memudahkan lagi korang faham, kita juga berikan jawapan. Okay, jawapan serta penerangan kepada setiap jawapan yang kita berikan tu. 200 soalan, 200 jawapan, dan 200 juga penerangan setiap jawapan yang kita berikan. Okay, alright, so bagaimana dapatkan? Mudah saja.
pergi ke link ini www.ujangpsykometriconline.com ataupun terus pergi ke ruangan komen di bawah video ini ataupun di ruangan description juga di bawah video ini. Terus klik link tu dan dapatkan sekarang. Okey, sebab dalam ini boleh bantu korang untuk lebih faham, lebih nampak dengan jelas bagaimana trikinya soal psikometrik ini dan menyebabkan korang lebih rasa yakin menjawab dalam psikometrik nanti. Okey, saya harap korang dah jelas macam mana trikinya soal psikometrik ini dan bagaimana dan apa yang menyebabkan seorang calon ni dia layak ataupun tidak layak untuk bergelar seorang accountant WA41. Okey, dan kalau korang perlukan banyak contoh soalan, saya amat-amat recommend korang untuk dapatkan rujukan ujian psikometrik ini supaya korang lebih nampak clear, lebih yakin untuk menduduki ujian psikometrik ini. Okay, terus klik link yang ada di bawah video ini untuk dapatkan sekarang. Okay, jumpa lagi dalam video akan datang. Korang yang terbaik dan Assalamualaikum.